Mari kita bersatu dalam doa. 我们祷告， Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. 主啊，请你预备我们的心，我们要思想你的话， Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami sekali 让 lagi. 你今天你的话能满足我们的心， Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami sudah mendengarkannya. 让我们每日成为一个活的见证，来见证主的荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. 弟兄姊妹们平安， Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. 我们一起来查看我们的圣经， Kita akan membuka dari Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai 35. 路加福音第2章， Saya membacakannya dari 25 sampai 29, selanjutnya 30 sampai 35 dalam bahasa Mandarin. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Saya ayat berapa? 30, Sampai 35. 路加福音第2章第30到35节，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列人的荣耀。孩子的父母因着论耶稣的话就希奇，西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子被立是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人的心里意念显露出来，你自己的心要被道刺透。” Bapak Ibu Saudara, menanti itu bukanlah hal yang mudah. 弟兄姊妹们，等待不是一个很容易的事情。 Dan tokoh yang bernama Simeon ternyata sudah mengalaminya sendiri. 那么西门一个圣经的人物，他已经经历过这样的事情。 Alkitab tidak mencatat berapa lama Simeon ini menanti, 圣经没有说西门多久等待， tapi bukannya putus asa, tapi dia justru setia menanti dengan penuh dengan ketekunan. 但是西门没有奢望，他仍然等待神的来临。 Mengenai keadaan hidupnya, kita tidak diberi informasi yang cukup lengkap tentang Simeon ini. 西门的一生生活，我们没有一个准确的消息。 Mungkin dia adalah seseorang dari golongan rendah dan tanpa reputasi. 可能他是一个非常卑微的人来这里， Tapi Lukas memberikan pujian kepadanya sebagai seorang yang adil dan saleh. 但是路加称赞他，他是一个非常圣洁的人，公平的人。 Dan Alkitab juga menambahkan bahwa Simeon ini memiliki karunia kenabian. 圣经也是告诉我们，西门他能够遵守神的话。 Karena apa? Karena Roh Kudus secara spesifik berbicara tentang apa yang terjadi kepadanya. 因为圣灵这边跟他说话，什么事情将要发生。 Dan Roh Kudus juga mengungkapkan tentang nubuatan mengenai Yesus untuk disampaikan oleh Simeon. 圣灵也是告诉关于耶稣的事情，借着西门。 Di dalam penantiannya, Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh. 西门等待耶稣的来临，圣经告诉我们，西门是一个圣洁的人。
Saya melihat kesalehannya itu tidak disamakan dengan kesalehan para ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada saat itu. 我看见西门的圣洁，不是好像那个时候的法利赛人或者是文士， Yang kelihatannya bersih di luar ternyata busuk di dalam. 但是外面好像是看着非常好，里面是非常的败坏。 Tapi kesalehan Simeon ini alami adalah kesalehan yang lahir dari hati, 那么西门所经历的圣洁是从心里出来， yaitu kesalehan yang lahir dari pengharapan akan Mesias yang sejati itu. 那他的圣洁是因为他正在等待要来临的救主。 Mesias yang memang dinubuatkan sesuai dengan perjanjian lama. 就是已经先知所来的弥赛亚，按照旧约说的语言。 Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali untuk kita lihat bersama bahwa tidak mungkin kesalehan kita itu dibangun tanpa harapan yang benar. 所以我们要知道，如果我们要圣洁，不可能如果没有一个新的盼望， Yaitu harapan hanya kepada janji Allah, khususnya janji tentang pemulihan melalui Yesus Kristus. 我们盼望就是神的应许，因为神要改变我们，要改造我们。 Bapak Ibu Saudara, karena kelihatannya Simeon ini begitu dipuji akan pengharapannya pada Mesias. 亲爱的主内弟兄姊妹们，西门接着很多的称赞，引着他等待弥赛亚。 Seolah-olah itu tidak semua yang memiliki pengharapan yang sama lagi seperti Simeon pada saat itu. 所以那个时候没有一个人，他们等待好像西门怎样的等待。 Maka kita dapat menyimpulkan bahwa sedikit orang pada zaman itu yang benar-benar masih berharap untuk diselamatkan oleh Sang Mesias. 那个时候很少的人要等待弥赛亚，要拯救他们。 Semua orang menyebut nama Mesias. 每一个人都说弥赛亚， Mereka berseru mengharapkan kesejahteraan di bawah pemerintahan Daud. 他们呼喊，他们很想在大卫王下的政府，使他们能够活得更好。 Bibir mereka mengeluh-ngeluhkan seperti itu. 他们的嘴巴一直称赞这样的事情， Tapi kenyataannya hampir tidak ada yang sabar menghadapi penderitaan. 但是没有一件事情是他们忍耐在困难当中。 Penderitaan harus dihadapi oleh orang-orang pada di masa itu, 那个时候的人应该要忍耐一些痛苦的生活， termasuk Simeon. 包括西面。 Simeon hidup pada zaman yang dipenuhi dengan peristiwa atau peristiwa penuh dengan ketegangan politik. 西面活在一个非常紧急、压力很大的政治生活。 Ia hidup di bawah pemerintahan Romawi yang menguasai banyak wilayah termasuk tanah Israel pada saat itu. 活在罗马政府的压力之下。 Pemerintahan asing ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan Bapak Ibu Saudara di kalangan orang-orang Yahudi. 所以那些犹太人对这个罗马人的政府非常不满意。 Sebaik-baiknya orang Romawi membuat kebijakan untuk kepentingan Yahudi, 最好的罗马人所对这个犹太人的安排， tetap saja penjajah ya adalah penjajah. 仍然他们是控制这些犹太人， Selalu ada penindasan di kalangan orang Yahudi. 很多的压力对这些犹太人。 Dan para pemuka agama pun pada saat itu sudah mulai kehilangan pengharapan akan Sang Mesias. 那个时候的宗教人物也是对弥赛亚的来临感觉到奢望， Mereka mulai meninggalkan kesalehannya. 他们离开他们圣洁的生活， Mereka tidak menjaga kekudusan dan bermain curang. 他们没有保守他们圣洁的生活，继续犯罪。 Mereka juga ada yang menggunakan jabatannya dan kehormatannya hanya untuk menipu. 他们也是利用他们的政治地位去欺骗别的人。 Entah
Entah itu lewat monopoli hewan kurban untuk persembahan bait Allah, 虽然在这个他们的生意场上，或者在控制教会的事情上， ataupun diam-diam membiarkan begitu saja penindasan yang dilakukan oleh bangsa Roma. 他们继续让罗马人压迫犹太人。 Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dihadapi Simeon pada masa itu. 这就是西面所面临的哪个时代的环境。 Dan di saat yang sama juga dia masih berharap pada janji bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang. 在同样的时代当中，他们等待救赎主的来临。 Disuruh nunggu aja kita pasti udah ngerasa kesel. 他们已经觉得非常的厌烦。 Kalau yang ditunggu nggak tahu kapan datangnya. 如果他们等的弥赛亚什么时候来临？ Apalagi jika harus sampai dapat tekanan waktu lagi untuk menunggu. 还有，如果一面等待，一面受到压力。 Bapak Ibu Saudara, bayangkan penantian yang sama itu dalam kehidupan Simeon rasakan. 弟兄姊妹们，西面就是这样等待弥赛亚的来临。 Dia nggak tahu spesifik waktunya kapan Mesias itu datang. 他不知道什么时候弥赛亚来。 Dia setiap harinya menantikan Sang Juru Selamat. 他们每一次都是等待救赎主的来临。 Karena setelah itu barulah Simeon mendapatkan bagian terbaiknya. 然后以后，西面才得着他应当得的福分， Yaitu bertemu dengan Allah dengan damai. 那就是他能够遇见神的来临。 Dia bisa bertemu dengan Allah dengan ketenangan karena dia bisa melihat Juru Selamat yang akan menjadi jawaban untuk kebebasan 他能够 bangsanya. 他能够等待这个弥赛亚，并且知道上帝对以色列人的应许。 Di pertengahan penantian kita biasanya akan sangat mengeluh karena merasa penantian itu seolah-olah tiada ujungnya dan ingin rasanya berbuat hal-hal yang bisa meredakan pedihnya penantian itu. 当我们等待某一件事情的时候，我们不能等待，我们心里非常的烦恼。 Bahkan mungkin ada yang menyerah dalam penantian dan menantikan hal lain. 并且当等待的时候，有时候他们正在等别的事情的来临。 Saya pernah mendengar seorang teman saya bercerita tentang latar belakang seorang bapak yang adalah kepala sekolahnya. 我曾经听有一个人说，关于是一个父亲，他是一个这个老师。 Waktu itu dia taunya kepala sekolahnya itu adalah seorang yang saleh dari yang beragama seberang. 他只知道他的这个校长，他的生活非常圣洁，刚好这个校长是一个回教徒。 Tapi betapa terkejutnya dia mengetahui ternyata dulunya dia adalah seorang Kristen yang dikenal aktif dan rajin dalam 还有一个 kegiatan 奇怪 gereja. 的事情，这个校长以前是一个非常忠心的基督徒。 Entah apa yang mempengaruhi bapak itu, tetapi yang pasti statusnya sebagai tenaga pengerja sekolah berubah drastis. 不知道为了什么事情，他成为一个老师，改变的非常的大。 Dari yang sebelumnya hanya guru biasa, kemudian menjadi seorang kepala sekolah. 以前是一个普通的老师，最后成为一个校长。 Bapak Ibu Saudara, ketika pengharapan kita teralihkan dari kepada Tuhan, menuju kepada apa yang hati kita inginkan, 当我们的希望从上帝那里改变，变成一个是没有方向的期待， maka dampaknya adalah sebuah keputusasaan mencari apa yang Tuhan mau. 那么我们得来的是一个非常绝望的事情，不同好像上帝所要的事情。 Dan ekstrimnya jangan heran kalau kita jadinya ingin meninggalkan Dia. 很极端的说，我们就要离开我们的上帝， Karena kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita nantikan dari dirinya. 因为我们觉得没有一件事情我们能够等待的， Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan. 这是一个非常残忍的事情。 Banyak yang berkata bahwa mereka menantikan Tuhan dalam hidupnya. 很多人都觉得好像他们等待的是什么？ Menantikan pertolongan Tuhan. 他们等待神的帮助， Menantikan penyertaan Tuhan. 他们等待神的来临，神的同在。
Tetapi belum tentu mereka bisa sesetia itu untuk melihat apa yang mereka nantikan dalam hidup mereka. 但是他们也不能很忠心等待他们所等待的救赎主， Bisa jadi karena mereka sudah lelah menunggu. 可能也是觉得他们已经非常的疲倦的等待， Atau bisa jadi hasil dari penantian mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. 或者他们所等待的跟他们所盼望的不一样。 Tuhan itu menjanjikan pemeliharaannya. 上帝曾经允许要照顾我们大家， Tuhan menjanjikan kita mengalami damai sejahtera. 上帝允许我们得着平安与喜乐。 Tetapi mereka berharapnya ternyata pemeliharaan untuk dimakmurkan terus dalam kekayaan. 但是他们的希望就是每一天神给他们一切生活的需要。 Tuhan menjanjikan kerajaan sorga. 上帝允许他的国降临， Tapi mereka ngarapnya kerajaan dunia beserta dengan segala kegelimangannya. 但是他们的希望就是整个美好的世界以及一切的荣华富贵。 Maka sebetulnya pengharapan itu penting, Bapak Ibu Saudara. 所以一个希望，一个盼望是非常的重要。 Pengharapan itu adalah bahan bakar semangat kita untuk melakukan sesuatu. 如果我们有希望，我们就有力量来做某一件事情。 Apa yang kita harapkan itu akan terwujud dalam tindakan kita. 我们的希望能够在我们的生活里面表现出来。 Sebagaimana Simeon yang sudah terwujud mengharapkan kudusnya dalam kehidupan yang benar dan kudus pula, Simeon menantikan Sang Juru Selamat itu. 就是好像西缅，他等待弥赛亚的来临，他就过一个圣洁的生活。 Meskipun Simeon ini hanya orang biasa, 虽然西缅是一个普通的人， dia hanya cuman ingin melihat Yesus. 他只有很想看见耶稣， Tapi Allah itu setia, Bapak Ibu Saudara. 但是神是非常的重视。 Allah setia mewujudkan harapan Simeon tentang dia akan melihat Juru Selamat. 神让西缅能够等待他所盼望的救赎主。 Dan di sini kita juga bisa melihat sebetulnya pun Allah mau umatnya setia juga, berharap juga akan keselamatan darinya. 这是我们也知道，神要我们每一个爱主的人等待所应许他们的救赎主的来临。 Yaitu dengan tetap menjaga hati hanya pada janji Allah 那 saja. 就是我们要继续不断等待，按照神的应许。 Seluruh pengharapan, seluruh penantian Simeon pun tidak sia-sia. 每一个我们所盼望的，没有一个是突然。 Dia akhirnya bertemu dengan Sang Juru 他 Selamat 很想见到救赎主， dan kita bisa lihat ayat yang 30 sampai 32 kita melihat apa yang Simeon lihat tentang janji Tuhan yang sudah digenapi itu. 30到35节，我们看见神应许西面的是什么？ Yaitu bahwa Yesus sebagai sang pembawa keselamatan bagi segala bangsa. 那就是耶稣基督带来救恩给每一个世界上的人， Dialah terang yang akan membawa kemuliaan bagi umat Allah. 让这个光为了每一个爱主的人， Hal ini harusnya hal yang membahagiakan. 这是一个非常令人欢喜的事情。 Bangsa Israel yang dipermalukan dan diinjak oleh bangsa-bangsa lain 以色列人已经给别的种族取笑， akan dibawa kepada kemuliaan oleh Yesus Kristus. 以色列人要主耶稣要给他们一个荣耀的生活。 Makanya Bapak Ibu Saudara, genaplah nubuatan dalam Maleaki dalam kehadiran Yesus Kristus. 所以在马拉基就看见如何主耶稣的来临。 Di Maleaki 4 ayat yang kedua sampai 3 Alkitab berkata, kamu yang takut akan namaku, kata Allah, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi
abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. 马拉基书，但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能，你们必出来飘摇，如泉里的沸都。你们必信践踏恶人，在我所定的日子，他们必入灰尘，在你们的脚掌之下。这是万军之耶和华说的。 Simeon melihat surya kebenaran ketika dia melihat Yesus. 西面看见一个阳光，是一个真理的阳光。当他看见耶稣的时候， Dan betapa luar biasanya hal ini. 这是一个非常特别的事情。 Tapi bagaimana bisa? 但是如何能发生？ Sebab kita tahu bahwa waktu itu di bait Allah itu bukan cuma ada Simeon. 因为那个时候在神的殿里，不是单单有西面， Tapi tentu ada orang-orang Yahudi yang lainnya. 有很多的犹太人。 Tapi Simeonlah yang mengakui hal ini. 那只西面承认了这件事情。 Bapak Ibu Saudara, dalam ketika saya membacakan ini ayat 26 itu Roh Kudus menyatakan bahwa mata Simeon itu tidak akan melihat kematian atau tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus Kristus. 那个时候，上帝应许，如果西面还没有见耶稣，他不可能起死。 Jadi ada intervensi Allah di sini, Bapak Ibu Saudara. 所以在哪里有上帝缠手在这件事情上？ Ketika dia menyadari siapa Yesus Kristus. 当他知道耶稣是谁， Dan cara Allah tersebut adalah bagian dari bagaimana Allah menepati janjinya. 那就是如何上帝成就对西面的应许。 Allah sudah membuka mata rohani Simeon untuk mampu melihat kehadiran Sang Juru Selamat. 上帝已经打开西面的眼睛，看见了耶稣。 Bapak Ibu Saudara, memandang Kristus dengan mata lahiriah itu tidak akan menimbulkan perasaan apapun kecuali penolakan. 看见耶稣，有很多的心里很多的盼望见到耶稣。 Dan itulah yang dilakukan oleh para pemuka agama yang membenci Yesus. 这就是那些宗教领袖最憎恨耶稣。 Dengan mata lahiriah melihat Yesus itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. 他们的眼睛好像是耶稣没有给他们什么满足的期望。 Tetapi tidak dengan orang yang dianugerahi mata rohani yang dengan iman itu memandang Yesus. 所以每个人都用自己的信心来仰望神， Layaknya orang benar dan saleh seperti Simeon. 就是好像一个西面的是一个圣洁的人， Sehingga membuatnya itu bahagia dan puas dari segala hal duniawi. 让他的心里满足，他心里快乐， Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. 因为他已经得着，他要得着的是什么？ Yaitu melihat Sang Juru Selamat. 那就是看见救赎主。 Roh Allah menyinari matanya dengan iman. 圣灵已经照亮他的信心， Sehingga dia bisa melihat di balik pakaian yang sederhana, di balik dia yang miskin yang dikenakan Yesus kecil itu. 所以他所说的、所做的一切、所穿的一切，都能够看见他的信心。 Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari betapa tidak layaknya kita. 所以我们要知道，我们是不配在神面前， Tapi kita mendapatkan janji yang luar biasa, 但是我们得着上帝很特别的应许。 yaitu seorang anak Allah. 上帝应许过我们每一个人，就是上帝的儿子。 Dia rela turun langsung hanya untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dosa-dosa kita. 他愿意来到世上拯救我们每一个人。 Betapa setianya dia bagi kita yang tidak setia ini. 他这样的忠心， Dan buat kita yang percaya itu diselamatkan.
为我们每一个已经相信救恩的人。 Dia bekerja dengan membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam anaknya yang tunggal. 上帝打开我们心灵的眼睛，救恩只有在神的儿子里面。 Sudahkah Anda lelah untuk berharap kepadanya? 是不是我们已经疲乏等待上帝耶稣的来临？ Hidup ini dapat membuat kita frustasi, Bapak Ibu Saudara. 我们的生活能使我们软弱， Bahkan bisa membangkitkan amarah kita. 有时候我们的生活能够兴起我们的心里的愤怒。 Namun demikian ketidaksetiaan kita untuk terus berharap itu sebetulnya cerminan dari keegoisan kita. 但是我们继续很想生活，乃是因着我们心灵的需要。 Keegoisan kita yang merasa sudah kecewa pada Sang Pemberi harapan. 我们的自私自利的心对神的应许感到绝望。 Allah begitu setia, 上帝这么忠心对我们， Dia juga menyertai umatnya yang menerima janjinya itu. 并且他能够接受主神给他的一切应许。 Roh Kudus yang menyertai Simeon adalah Roh Kudus yang sama yang dikaruniakan bagi kita sebagai penerima janjinya. 圣灵与西门同在，也是跟那个圣灵跟我们同在一样。 Nah, Roh Kudus itulah yang kita terima dengan iman. 这个圣灵我们已经接受了， Itu akan menolong kita untuk melawan keegoisan kita. 要帮助我们抵抗那些我们的心里的自私自利， Sehingga kita dapat melihat Yesus Kristus itu sebagai bukti kesetiaan Allah. 我们看见主耶稣对神的忠心。 Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk tetap menanti penggenapan kerajaan Allah. 圣灵要帮助我们等待神国度的来临。 Yaitu nanti di dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 以后主耶稣第二次再来的时候， Maka Bapak Ibu Saudara berserahlah pada Allah. 所以你们要把一切都交在主的手中， Dan mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk melihat betapa setianya Dia buat kita di sepanjang hidup kita. 求主帮助，让我们看见神对我们的真诚与忠心。 Dan biarlah Dia menolong kita untuk melihat kepastian seluruh janjinya buat kita. 并且圣灵帮助我们，让我们能够看见上帝对我们的一切最好的应许。 Yaitu lewat pribadi Yesus Kristus yang kita imani dalam Alkitab. 借着耶稣基督，我们所相信的， Bapak Ibu Saudara, di dalam pertolongan Roh Kudus, 弟兄姊妹们，在圣灵的帮助之下， mari kita setia pada indahnya keselamatan yang Allah berikan. 让我们忠心对神所给我们的救赎之恩， Dan menjaga hati kita untuk tekun berharap akan janjinya itu. 帮助我们，让我们忠心守住上帝对我们的应许。 Dan Allah lah yang berintervensi dalam menjaga pengharapan kita. 上帝要照顾我们心里一切的盼望与期望， Tapi Dia pun mau kita tetap menjaga ketekunan hati kita selama kita mengharapkan pertolongannya. 并且我们要恒心等待神要我们等待的事情， Semua pemeliharaannya 一切的照顾， dan khususnya kerajaannya yang kekal. 那就是神的永恒的国度。 Meski Dia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, 虽然他与我们同在， Dia mau kita tetap tekun menjaga hati kita sewaktu mengharapkan semua itu. 他要我们忠心的等待，当我们盼望某一件事情的时候， Seperti halnya ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. 就是在希伯来书第10章36节说， Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 你们必须忍耐，是你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。 Dan di ayatnya ke-38 penulis Ibrani melanjutkan dengan mengutip perkataan Tuhan, yaitu tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. 那么一人他能够按照神的旨意行事，神要祝福他。
Jadi Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan pun itu kita memerlukan iman. 弟兄姊妹们，我们等待神的应许，也需要一个信心。 Dan iman itu harus ditunjukkan dalam ketekunan kita. 那么信心要表现出我们的恒心， Itu sebagai tanda bahwa kita masih terus percaya dan berharap. 这是一个暗号，我们继续不断相信并且盼望， Yaitu percaya dan berharap tentang seluruh janji firman-Nya. 相信盼望神给我们的应许。 Khususnya janji tentang keselamatan di dalam kerajaan kekal nantinya. 特别在以后永恒的救恩里面， Dan ketekunan itu akan menjadi tanda dan berkat buat kesaksian bagi sekitar kita. 我们的恒心要帮助我们成为一个更好的见证。 Bapak Ibu Saudara, jika ditanya apa yang menjadi dasar kesalehan kita, rasanya tidak salah jika jawabannya adalah kepastian pengharapan di dalam Yesus 弟 Kristus. 兄姊妹们，如果有人问你怎么样能够有信心，就是我们相信神，期待神救恩的来临。 Karena di dalam diri Yesus Kristus, di dalam kelahirannya dan karya keselamatannya, 因为在主耶稣里面，在主耶稣救赎之恩里面， itu nyata semua penggenapan akan janji-janji Allah. 完全已经表现神的应许。 Yang mana janji itu satu persatu pun tergenapi dalam hidup kita. 那么神的应许，每一件事情都能够表扬出来， Tinggal kita menantikan kedatangannya yang kedua. 就是我们等待主耶稣第二次再来。 Dan harusnya itulah yang membuat kita terus bersemangat dan melakukan perintah Yesus. 所以我们就有更好的力量，有更好的精神来等待主耶稣第二次再来。 Yaitu perintah saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 也是一个新的命令，就是我们彼此相爱。 Jika merasa sulit sekali untuk menjaga kekudusan kita, 如果我们很难保守我们的圣洁的话， jika kita merasa bahwa selera melakukan kehendak Yesus itu semakin merosot, 是如果我们觉得我们要与主同行的力量越来越减少的话， lihatlah Bapak Ibu Saudara kepada apa pengharapan kita hari ini itu tertuju. 你要看我们对我们现在的期望是什么？ Apakah harapan untuk memiliki relasi yang indah dengan anak, 是不是我们有好的与孩子们的好的沟通， dengan teman, 朋友 pacar, 或者我们的爱人， suami atau istri, 或者我们的伴侣， jauh melebihi dari harapan untuk selalu menikmati relasi dengan Yesus. 我们要更好的与主耶稣有亲密的交通。 Apakah harapan untuk memiliki keuangan yang terus meningkat 所以或者我们很想有很多的财富， itu jauh melebihi dari harapan untuk memiliki hak sebagai warga kerajaan Allah? 或者我们更想成为神国度的一个子民。 Apakah harapan untuk memiliki kesehatan yang prima itu jauh melebihi dari harapan untuk memiliki kesehatan rohani yang menyegarkan iman kita? 所以或者我们要有健康的身体，或者我们要有更健康的灵命。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姊妹们， dalam masa Advent ini saya rindu 在期待圣诞的来临，我很想一件事情， kita menghayati hal ini bahwa Allah sudah terbukti mewujudkan janjinya lewat Yesus 我们很 Kristus. 想大家都是想到神已经证明他的给你们的一些期望。 Bagian kita adalah menjaga hati untuk terus berharap kepadanya. 我们所应该做的就是保守我们的心，继续不断仰望他。 Apapun kondisi kita, 什么事情将要发生？ meski pergumulan yang kita hadapi hari ini semakin menekan kita, 虽然我们所要遇见的事情很多的困难， tetapi teruslah berharap kepadanya 但是我们继续盼望， sampai nanti janji kerajaan kekalnya itu tiba, 直到神所应许的， yaitu di dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 就是主耶稣第二次再来。 Dan kiranya itulah yang selalu menjadi alasan bagi kita
untuk terus bersemangat mengikuti Dia. 这就是我们要继续不断等待主耶稣的来临。 Amin. Mari Amin. kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. 主啊，谢谢你的话， Ajar kami untuk menjaga hati kita untuk terus berharap kepadamu. 求你帮助，让我们保守我们的心，盼望你的来临。 Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, 什么事情要发生，什么事情在我们的面前， ajar kami untuk tetap setia mengikuti 教 Engkau 导我们忠心对主， dan berharap kepada janji-janjimu. 并且希望主的带领。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus, 靠耶稣基督圣名， kami berdoa dan bersyukur. 我们祷告， Amin. 阿门。 Selanjutnya kita 默祷礼拜结束了。